Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi dalam pertemuan yang penting dan kita mengharapkan anda semua akan terus bersama kami. Jangan lupa komen, share dan apa saja yang berkaitan subscribe kerana kita nak menduga dan kita nak mentelaah bersama-sama tentang topik yang kita bincang kali ini. Seperti biasa, saya bertuah kerana dapat bersama rakan lama saya yang saya amat kagumi, saudara Datuk Zahrin Muhammad Yassin, yang merupakan penggerak masyarakat, juga pengkritik di media sosial yang boleh saya anggap mengalahkan, kalau saya selebriti TV, Datuk Zahrin adalah selebriti media sosial yang terkini masa kini. Terima kasih tu, walaupun hujan lebat sampai juga. Sampai. Saya beri tajuk dah tu belanjawan versus belanja wang. Tapi pembuka tirai kepada bicara ini tu nak Datuk rumuskan secara keseluruhan. Sebab saya terbaca dalam Facebook Datuk menganalisa dari sudut yang berbeza tu. Yang pertama sekali kita lihat ini merupakan satu sejarah besar yang jarang diduga. Bermaksud beberapa menteri kewangan berdiskusi soal bajet ini. Ada juga yang lepasnya adalah lulusan accountant berhadapan dengan orang yang seorang banker. Jadi tu, kenapa Datuk tafsir yang macam ni? Kenapa ini sejarah yang macam mana yang Datuk lihat itu? Sebab pertama kita kena melihat bahawa seperti mana saya dahulukan belanjawan ni sebagai Santa Claus. Santa Claus. Okay. Santa Claus ni dia datang malam Christmas, hari Natal. Ya. Yeah. Dia bagi dia tak pedulilah. Agak-agak daripada langit. Jadi satu pemberian yang saya lihat ekonomi bajet ini atau belanjawan ini macam seperti tak fikir mana datangnya duit. Jadi sejumlah 322 bilion dibelanjakan. Jadi kalau kita nak tengok hasil negara tahun depan agak berkurangan kerana kita COVID sekarang. Tahu hasil tahun ini akan dibawa tahun depan. Dan tahun depan baru fokus, belum tahu lagi. Kerana hasil itu seperti burung terbang di lada. Jadi soalnya sekarang, apabila kamu memberikan harapan begitu tinggi kepada rakyat, adakah kamu bercadang untuk menipu rakyat? Atau berbohong kepada rakyat? Atau benar-benar realitinya kamu kata bahawa di dalam kepentingan ini ialah melalui kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan, ketahanan ekonomi. Jadi apabila kita lihat apa yang dibuat oleh belanjawan ini lebih merupakan pemberian wang itu 10 bilion, itu 3 bilion, ini 2 bilion. Ini tidak memberi manfaat kepada rakyat. Kita mesti ada perancangan yang rakyat merasakan ada perubahan daripada belanjawan ini untuk kelangsungan hidup dia. Sebagai contoh, patut kerajaan mengatakan pada tahun 2021 tidak ada road tax bagi kereta buatan Malaysia. Barulah untuk rakyat. Maknanya tahun depan kalau Datuk Dahlan pakai kereta Proton, Pro 2 free. Tapi kenalah barukan ikut time dia. Mungkinlah pertimbangannya kerajaan kata untuk beli plastik tu kena pakai kos, ayu bayarlah RM10. Maknanya keseluruhan kereta tahun depan road tax dia RM10 dia. Kereta-kereta Malaysia. Kalau Datuk Dahlan pakai BMW, pakai Bentley, pakai Mercedes, bayarlah macam biasa. Tentulah kerajaan, khasnya Jabatan Pengangkutan Jalan, dah ada statik dia. Berapa banyak kereta buatan dalam negeri dan berapa kereta import. Jadi masalahnya, barulah rakyat terasa, nasib baik aku beli Proton, aku beli Pro 2, sekarang dan susah, road tax free 1 tahun, kecuali insurans. Itulah dia bentuk-bentuk yang kita kata ketahanan kepada rakyat ini. Ini yang apa kita buat? Kerajaan banyak menghamburkan wang yang tidak tahu datangnya dari mana hasilnya ni. Maknanya apabila 322 bilion kamu belanja tanpa hasil yang cukup, defisitnya, hutangnya bertambah, kamu melahirkan generasi berhutang untuk kelangsungan politik you, untuk ketahanan politik you, untuk you berkuasa, Datuk Dahlan, bukan untuk rakyat. Jadi
Lepas nanti you kalah pilihan raya, tu tak jadi Perdana Menteri, you tak jadi Menteri Kewangan, generasi yang akan datang menanggung beban. Ini yang saya kata belanjawan dalam bentuk Santa Claus, tak fikir mana datang, tiba-tiba dapat kan. Kerana di dalam mitos Santa Claus ni, dia malam Natal dia bagi, terserahlah dapat nak patung ke, gula-gula dapat itu ke, gula-gula ke, janji bagi. Jadi orang tak persoalkan pula mana datangnya Santa Claus ambil benda ni, dia pergi ambil kat supermarket. Itulah cerita itu tak fikir. Saya terpikat dengan perkataan yang Datuk selalu sebut, bila sampai satu ketika kita akan guna apa tu, guna untuk perjuangan untuk rakyat, kebaikan untuk rakyat, dan satu lagi untuk Melayu. Dari mana datang perkataan yang macam seolah bukan lagi realistik dalam itu sebab saya kata kepentingan rakyat ni tidak boleh digunakan kepentingan negara. Kita sekarang ni semua rakyat Malaysia kena berkorban untuk kepentingan negara. Apabila kepentingan negara berkorban, maka datanglah kepentingan diri untuk negara. Tak payahlah sampai merayu-merayu, potonglah gaji kau 30%. Tak payah. Sendiri offer. Oh, saya tak mau. Saya sendiri. Kalaulah tidak menjadi dasar pada kerajaan, sekurang-kurangnya ada seorang menteri kata, oh, saya tak mau gaji. Cukup ahli parlimen saya 16,000 ni untuk menjalankan. Kalau ada pun allowance kerajaan yang untuk rakyat makan. Ini tak ada pun. Sehingga soal potong gaji ni rayu-merayu lah antara satu pihak. Jadi kepentingan rakyat itu di mana? Kepentingan rakyat ini maknanya kepentingan pengundi, bukan kepentingan negara. Kalau kepentingan negara, dari mula dia terpancut, dilahirkan sampai dia masuk ke dalam lubang kubur, kita bertanggungjawab untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat. Dan tu tengok, bila Tun Mahathir menyuarakan hasrat itu, tak bersambut sebenarnya tu. Jadi ini perkara-perkara yang kita lihat bahawa masing-masing seperti yang Datuk sebutkan tadi, masing-masing diam, tunggu reaksi dan sebagainya. Ini satu perkara yang kita lihat meletakkan sedikit kelemahan kepada pengorbanan yang cuba nak dilakukan oleh dia punyanya. Dia patut apabila satu cadangan untuk memotong gaji ni, kerajaan MO1 ni, sekarang ni saya dipahamkan tak boleh sebut nama, nanti kena tangkap macam Lokman Adam. Jadi saya kata MO1. Kerajaan MO1 ni, Perikatan Nasional ni, patut dia memikirkan, kalau tak boleh buat begini, apa cara dia? Contoh dia ialah menahan projek-projek mega, projek tidak ada kepentingan, tak ada impact, diberhentikan dulu. Mungkin itu lebih, jumlahnya lebih tinggi daripada potong gaji menteri. Yang ini tidak dibuat. Dan yang terpenting sekali, kalau you kata ketahanan nak berniaga, kita tahu ramai usahawan-usahawan Melayu yang membuat kerja-kerja pembekalan, perkhidmatan dengan kerajaan, supply itu, banner itu, bagi perkhidmatan kontrak, buat catering yang harga tak berapa pun, payment tak dapat. Di sini kerajaan dalam belanjawan tidak menyebut bahawa kerajaan akan membayar segala tunggakan-tunggakan yang dipanggil progress payment, wang kemajuan, kepada kontraktor-kontraktor, pembekal-pembekal dan semuanya. Tak ada. Ini yang zaman kerajaan Barisan Nasional punya hutang pun masih tidak berbayar lagi. Masih lagi menggeliat nak bayar. Silap itu, silap sini, dan apabila dijawab silap satu, 3 bulan esok dia hantar lagi lah, ada silap 2 pula. Jawab silap 2 lagi dia. Jadi patutnya kerajaan sekarang, kalau betul tak membantu rakyat, ialah segerakan pembayaran hutang kepada kontraktor-kontraktor, pembekal-pembekal, termasuklah pembekal catering ni, yang bagi jamuan dah jadi taik dah, makanan dia bekal catering ni, masih lagi tidak berbayar. Ini satu perkara yang serius. Jadi bagaimana you kata ketahanan perniagaan kalau you sebut, kalau you mengatakan kelangsungan perniagaan ini, kerana kita memang bergantung kepada wang kerajaan. Kontraktor-kontraktor yang ada progress payment setengah juta, 2 juta, atau mungkin lebih 10 juta ke apa ke, dia nakkan duit itu. Dengan duit itu dia tidak akan buang pekerja. Dan nampaknya kerajaan tak ada inisiatif untuk nak menyekat syarikat-syarikat yang memberhentikan pekerja. Pertama sekali ialah syarikat-syarikat yang ada kontrak dengan kerajaan.
Bagaimana syarikat yang ada projek juta-juta dengan kerajaan, bekal itu, bekal ni, banner sana, banner sini, pun membuang pekerjaan. Kan kononnya sudah ada kesusahan. Patutnya kerajaan keluarkan satu arahan mana syarikat-syarikat yang mempunyai kepentingan kerajaan, iaitu kamu pembekal, jadi kontraktor, jangan buang pekerja. Ada masalah kewangan, berunding dengan prinsipal untuk dibayar supaya jangan buang pekerja. Ini satu galakan, satu cara nak mengurangkan pembuangan kerja. Tetapi apa yang berlaku sekarang, saya dipahamkan banyak syarikat-syarikat yang dapat tender kerajaan juga membuang pekerja. Dan esok mereka akan masuk lagi tender, dapat juga. Wahal mereka tidak ada nak melihat kepentingan negara ini. Ini Datuk Dahlan. Baik, yang jelas Datuk kritikal terhadap permasalahan rakyat. Saya tahu Datuk merupakan seorang aktivis masyarakat, khususnya di wilayah Persekutuan. Kalau Datuk sebut bahawa kerajaan sekarang tidak prihatin dengan rakyat, langkah Tan Sri Anwar Musa membenarkan semua peniaga di Kuala Lumpur carilah tempat untuk berniaga. Apakah ini satu kepentingan yang dilihat akan menyeluruh? Itu adalah bentuk perniagaan yang dipanggil kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Makan petang. Dia bukan satu perkara yang agak kita lihat berpanjangan, boleh menyelesaikan masalah rakyat. Apa yang patut kerajaan buat, khasnya bandaraya, membenarkan pula. Sekarang ni perniagaan di Kuala Lumpur ni semua makanan. Kalau dia pergi Bandar Tun Razak, di Wangsa Maju, kiri kanan jalan kan penuh makanan. Lebih banyak orang menjual makanan daripada orang nak membeli. Ini tentulah menyusahkan rakyat. Patutnya kerajaan sekarang, khasnya bandaraya, sediakan satu pinggir jalan. Jalan ini untuk syarikat-syarikat perkhidmatan. Makna dia buka kaunter, dia buka kemah. Ini syarikat membaiki aircon. Ini syarikat membaiki kunci. Ini plumbing dan sebagainya. Dia tak jual makanan. Sebab dalam keadaan sekarang, banyak orang nak cari perkhidmatan-perkhidmatan ini. Jadi kalau kita ada satu tempat yang kita dah spotkan, diwawakan bahawa jika satu tempat peniaga, katalah 40 orang kita sediakan, bandaraya sendiri siapkan kemah dia. Dia hanya bawa kursi, bawa meja untuk duduk dan jalankan perniagaan. Jalankan perniagaan. Jadi kalau rumah saya sekarang ni plumbing saya rosak, jamban saya rosak, terus pergi ke saya situ ya. Jadi boleh ini apabila you kata perniagaan ni pada mindset orang ramai, peniaga makanan adalah. Jadi apabila peniaga makan, maka dia punya masalah nanti ialah tidak laku. Kerana saya selalu nasihatkan orang yang berniaga dalam industri makanan ni, Datuk Dahlan. Ini petua daripada arwah mak saya. Kamu kalau buat berniaga, jangan bagi itik makan. Kamu nak makan. Maknanya kalau kamu buat mi goreng, tekak kamu boleh rasa makan tu. Jangan kamu buat mi goreng nak bagi Datuk Dahlan makan. Itu daripada moral story almarhum mak saya kata tu ialah jangan buat bagi itik makan. Problemnya ialah peniaga-peniaga kadang-kadang tidak ada pengetahuan, tidak diberitahu. Jadi dia berniaga kerana nak berniaga. Dia tak fikir sedap ke tak sedap ke. Sekali orang datang beli, lepas tu tak beli, itu urusan kedua. Tetapi jualan dia mungkin ada laku. Tetapi akhirnya merugikan dia. Sebab orang yang suka beli itu tidak terlalu banyak. Hanya very limited. Jadi apa yang dibuat oleh Datuk Tan Sri Anwar Musa ni bercorak sementara. Kita mesti buat bercorak kekal, iaitu yang boleh membantu rakyat dari segi perniagaannya itu. Khasnya dalam bidang-bidang yang mana boleh membantu orang ramai. Contohnya macam saya kata tadi dengan you tu di belakang ni, football. Kita mesti galakkan segala ibu tunggal pendapatan rendah supaya mencari kenalan-kenalan budak-budak bujang yang duduk di apartmen, di flat, rumah pangsa, rumah untuk bayar bulan. Datuk ada pengalaman tu? Saya ada pengalaman. Datuk cerita sikit. Saya dulu waktu saya bujang antara 5 tahun saya kerja, saya bayar bulan RM60. Masa itu tahun 60-an tu 70-an. Pakai siang. Pakai siang. Macam itulah. Akun tingkat tu. Jadi bakul tingkat tu dua. Hari ni dia hari kerja hanya malam.
Pasal siang ke office. Hari Sabtu dengan hari Ahad 2 kali, tengah hari dan malam. Jadi ada 2. Satu bagi dekat rumah, nanti besok dia datang ambil yang tu, tahu yang tukar itu. Balik. Dan saya tengok kakak tu, mungkin dah almarhum, dia boleh survival hidup, boleh bayar sewa rumah, boleh bawa anak dia ke sekolah. Kerana dia rajin. Iaitu saya rasa pelanggan dia dalam rumah kami Bujang 5 orang. Tempat lain mungkin ada 20-30 orang. Kalau lah RM60 seorang, bayangkanlah masa itu. Datuk, dia ada 5 tu. Dia isi di bawah tu. Ada 4 tingkat tu. 4. Yang di atas sekali tu apa? Buah. Oh, buah. Dia mesti ada buah ataupun ada dia apa dia panggil ni? Basuh mulut lah. Basuh mulut dia. Kadang-kadang dia bagi kuih. Kadang-kadang dia bagi bubur. Jadi bentuk begitulah. Jadi sekarang ni kita kena menggalakkan mereka yang pendapatan rendah ni untuk mencari. Kalau katalah sekarang ni seorang pekerja kila gaji dah 1,200. Apa ada dengan kalau satu hari dia belanja dalam RM4? Betul lah. 4 kali 3 baru 12. Jadi RM120. Satu hari makan RM4. Sebelah malam. Kalau dia pergi kedai pelita, dah tentu tadi berapa puluh ringgit. Ini bentuk dia. Saya sebenarnya tertarik dengan Datuk sebab Datuk bercakap, berhujah dalam bentuk selepas melalui pengalaman itu. Contohnya macam mangkuk tingkat tadi. Sudah pastilah ini benda yang harus kita praktikkan dalam keadaan ekonomi kita, dalam keadaan COVID menyerang dan sebagainya. Kita nak memperkuatkan lagi ekonomi kita. Baik, kepada anda, sila komen, share dan subscribe dengan apa yang sedang kami lakukan ini menerusi PVC TV, dan anda sebenarnya digalakkan untuk beri komen. Saya akan tengok komen-komen yang baik-baik untuk kita nilai. InsyaAllah kita akan panjangkan kepada yang berbagai Datuk Zahrin untuk kita perkemaskan lagi. Baik Datuk, tadi kita bercakap secara keseluruhan tentang intipatinya. Yang diratibkan sekarang ni tu hari-hari adalah soal KWSP dan juga soal moratorium. Ini diratibkan hari-hari. Takkanlah seorang banker ni dia tidak memahami rasa hati dan juga orang kata masalah rakyat tu. Apakah menteri banker ni sesuai Datuk duduk dalam kabinet? Dia itu sebab menteri kewangan ni mesti orang politik. Kerana apabila dia orang politik, dia merasai nadi rakyat. Kalau dia profesional, kemudian dia sebut dia bukan orang politik, dia bawa balik sikap, tingkah laku dia waktu dia jadi banker. Tugas seorang banker beri pinjaman dan kutip hutang. Dan mesti memperbanyakkan riba. Kalau tak ikut syariah lah. Tetapi, jadi dalam isu ini, banker ini melihat angka. Untuk dia dapat untung dan kembalikan balik duit dia. Jadi isu yang menjadi kemarahan rakyat sekarang ni, duit rakyat diamanahkan kepada KWSP itu tidak boleh diambil. Jadi memanglah kita pegang kepada prinsip biasa. Pemandu taksi itu dia punya lesen, kerajaan punya. Jadi kalau lesen tarik, you tak boleh bawa taksi. Tetapi dalam EPF ini, EPF tu kerajaan punya, duit kita punya. Jadi masalahnya yang penting ialah duit itu mereka punya, bukannya kerajaan punya. Jadi kenapa kerajaan membuat keputusan dalam bentuk keputusan kerajaan, tidak keputusan rakyat. Jadi apa yang you kata kepentingan rakyat? Masalahnya sekarang dia nak macam itu duit dia. Jadi kata orang kampung saya, lantaklah kat dia. Kan? Duit dia. Tak kisahkan kita lah. Apa kena mengenai kita? Kau dah simpan macam kita. Kenapa deposit bank kita boleh keluar? Kalau saya ada deposit 20,000 dalam bank, saya withdraw lah sekarang, saya tandak lagi dah. Itu hak saya. Tetapi sekarang ni saya simpan duit dekat EPF, dia bilang dia dah boleh keluar, dia dah boleh. Jadi tambatan pula. Jadi masalahnya sekarang ni, jangan kamu bincang hal saya. Nanti kalau kamu bincang hal saya, kau kata esok kau tak duit, kau menana, kau duduk kat gelandangan. Itu urusan yang kemudian. Ini urusan yang ke depan. Yang depan mata ni nak makan ni. Yang Alung kejar rumah 3 bulan tak bayar, dia macam-macam ni. Jadi itu sebab saya kata kalau nak buat moratorium ni, kerajaan kenalah serius. Dalam bentuk apa? Maknanya kalau kerajaan tak mau sambung, token.
Maknanya moratorium ini disambung 6 bulan tapi dalam bentuk token. Maknanya tokennya kalau hutang kamu 200, kamu bayarlah RM50. 150 kita bagi lah. RM50 dia. RM50. Pasal moratorium tu tak dapat apa-apa. Ya. Daripada rakyat akan menanggung lagi hutang sebab moratorium ini bukan penghapusan hutang, hanya menanggung pembayaran. Dari itu mestilah dipikirkan juga untuk kongkuannya kau bayar bunga lah. Kan kalau kita loan rumah kena bunga, kalau loan kereta kena bunga interest. Jadi kita bayarlah bunga tu selepas moratorium ni. Kenapa ini tak boleh dipikirkan? Tu dalam tempoh Covid, kalau kita selidiki dia punya apa yang berlaku ni, bank-bank ni masih untung tu walaupun menyusut. Kenapa mereka tak memahami bahawa rakyat memerlukan anjakan masa terhadap moratorium itu? Sebab masalahnya sekarang rakyat tidak berbelanja, duit dia banyak. Dulu waktu zaman Covid, sebelum Covid, rakyat berbelanja. Pergi luar negeri, naik kapal terbang, makan sedap, beli baju. Sekarang ni semua orang tak berbelanja. Sebab dalam zaman moden ini pakai kad. Jadi duit tu banyak dalam bank. Apabila banyak duit tu dalam bank, maka duit itu diperniagakan. Apabila duit itu diperniagakan, tentu orang membayar. Itu sebab dia untung. Yang tak membayar ni, moratorium ni, sewa rumah, kereta, dan juga pinjaman perniagaan. Kalau tidak ada keuntungan. Jadi soalnya sekarang bank tak mau terima itu kerana dia takut kehilangan riba, kehilangan interest. Kerana pada bank, kehidupan dia bergantung pada interest. Walaupun dia pakai syariah Islam, hanya dia menggunakan ayat riba tu tidak lagi riba. Tak apa-apa ayat dia pakailah. Tok, saya nak pergi tu ni. Tadi kita dah kupas semua intipati dia. Sekarang saya nak pergi kepada benda yang lebih spesifik. Datuk nampak kalau ini keadaannya, Kerajaan Perikatan Nasional ni, kalau dari segi apa yang saya faham, Datuk merungutkan soal kepentingan rakyat tidak terjaga dari segi belanjawan ini. Apakah Datuk nampak ahli-ahli parlimen ini selepas dibentangkan, dibahas dan akhirnya mereka akan buat keputusan menyokong ataupun menentang? Jadi apakah Datuk melihat ini sebagai satu langkah ke arah tidak menerima belanjawan ini? Kalau ahli parlimen itu berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat yang tertindas, dan dia bertukar, bukan menjadi ahli parlimen yang hidup mewah dengan bini yang cantik, rumah yang besar. Kereta yang besar-besar, bini pun besar, ada jawatan tinggi dan sebagainya lah. Dia balik kepada asalnya, keluarganya. Kerana semua menteri ini hanya 3-4 orang saja anak bangsawan. Yang lain tu mempunyai latar belakang. Anak petani, anak nelayan, penerka falda, kerani kecil, pegawai kerajaan. Kalau balik ke asal dia tentu akan berpihak kepada rakyat. Pasti dia akan menolak belanjawan ini kerana tidak mesra rakyat. Kerana mesra rakyat pada kerajaan, katanya kepada Menteri Kewangan ini, bagi duit. Bantuan itu, bantuan ini, bagi prihatin duit, bantuan orang kelik ni. Ini semuanya yang kamu bagi wang, hari ni dapat, besok bagi habis. Itu saja. Jadi soalnya sekarang yang dilihat oleh orang ramai, kita kena analisa 221 ahli parlimen ini, berapa golongan elit, golongan ahli parlimen marhen, dan berapa orang pejuang dan berapa orang oportunis. Kalau kita dapat mengkaji yang 70 ini, iaitu para menteri dan timbalan menteri ini, elit ni dah tentu menyokong. Jadi kelebihannya ada lagi dalam 49 orang. Jadi kalau 49 orang ini juga bergelumang dengan golongan elit kelompok 70 orang ini, bajet ini luluslah. Tetapi kalau bajet ini 49 orang itu memikirkan kepentingan pengundi dia, penyokong dia, orang rakyat dia dan negara, dia tentu minta bajet ini ditolak dan dibuat baru. Tok, kalau ditolak, kesan dia kepada penjawat awam dan sebagainya itu macam mana kita nak? Tidak begitu. Dalam keputusan gaji, kerajaan, biasanya wang ini boleh digunakan pada bulan Mac. Biasanya dalam perkeliling perbendaharaan dulu-dululah. Kalau berlakulah belanjawan ni ditolak, penjawat awam ni masih lagi boleh dapat gaji. Kerana
dia pada bulan Mac nanti baru warren keluar. Kerana kerajaan baru tahu duit banyak mana. Iaitu kumpulan pada tahun ini. Dari itu boleh ditolak, maknanya kerajaan kena bawa bajet baru yang mana perlu ditolak dan dibuang ataupun dikecilkan daripada 322 bilion itu mungkin dalam 295 bilion kerana rakyat sekarang takut tengok angka 3,000 bilion itu. Mana datangnya hasil kerajaan esok. Yang ini yang rakyat perlu ditanamkan dalam mindset dia. Kamu bersorak bertepuk dengan bajet ini, sebenarnya kamu sekarang sini sedang menempah anak cucu kamu menanggung hutang. Ini dia. Dalam jangka masa panjang. Datuk, saya bawa perkara ni kerana saya terbaca janji Datuk bahawa Datuk akan mengupas mengenai kenyataan akhir Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam pembahasan bajet yang dipertontonkan baru ni. Tapi Datuk jangan jawab sekarang. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, Datuk Zahrin akan mengupas apakah kenyataan yang disebut sebelum ini ada pakat-pakat antara Tun dengan MO1 ataupun tidak. Kita dengar kata-kata Datuk Zahrin selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih kerana setia bersama kami di PVC TV dan anda boleh share, like dan komen di bawah. Pastinya kita mengharapkan sokongan anda untuk kita mengetahui secara lebih dekat isu-isu yang kami bangkitkan secara terus terang, dan yang pasti yang saya janjikan adalah segala komentar, segala ulasan itu tanpa bias. Kerana itulah kita tampilkan selebriti media sosial yang sejak mutakhir ini dibimbangi banyak pihak, tapi saya yakin fakta-fakta yang diluahkan oleh Datuk Zahrin ini berpijak di bumi nyata, bukan di awang-awangan dan tidak sesekali berdasarkan kepada faktor auta. Ini secara jelas kerana saya mengikuti setiap patah hujah beliau di Facebook dan sebagainya. Masalah ada yang suka, ada yang tak suka, itu lumrah kehidupan sebagai manusia. Pengacara pun ada yang suka, ada yang tak suka. Itu perkara biasa. Baik, seperti yang saya tinggalkan anda tadi, soalan cepu mas yang saya nak tutup janji daripada Datuk Zahrin sebab dia berjanji di Facebook dia. Dia menyatakan bahawa ada makna tersirat di sebalik kenyataan akhir oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya nak beri ruang seluasnya kepada Datuk. Maksud apakah itu sebenarnya? Bila kita mendengar ucapan Tun Dr. Mahathir di dalam Dewan Rakyat membahaskan belanjawan ini, dan beliau bekas Menteri Keuangan, beliau sendiri pun tidak mempunyai plan B untuk menyelesaikan keadaan sekarang selain daripada menyerang. Menyerang itu bukan pada mereka yang berkuasa, pada Datuk Seri Najib yang hilang jawatan Perdana Menteri dan sekarang dikatakan sebagai bantuan. Dari itu apa yang saya lihat bahawa Tun Dr. Mahathir ini masih lagi mempunyai chemistry dengan Muhyiddin. Sebab kalau kita lihat bahawa cara yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir tidak seperti yang dia kata 5-6 bulan, 7 bulan selepas dia letak jawatan, kemudian dia disingkirkan daripada ahli PBBM terhadap Muhyiddin. Malah kalau kita tengok, dia tidak bercakap banyak dalam soal Muhyiddin ini. Patutnya dia menggunakan platform itu untuk nak menjelaskan isu-isu penyingkiran dia dan juga apa yang telah Muhyiddin lakukan kepada dia. Tetapi semua ini tertutup rapi. Sebaliknya dia menghentam kerajaan yang dulu, iaitu UMNO, yang dah tak relevan lagi sebab sudah hampir 3 tahun tidak berkerajaan. Jadi apa yang saya tengok ialah Tun Dr. Mahathir ini masih lagi menjadi payung kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Kena ingat, sebab banyak orang kata kenapa PAS sekarang bercelaru, tidak sama seperti dulu. Sekarang ni dia dengan kerajaan MO1 ni bercium mulut, bukan lagi bercium pipi, bercium mulut, mungkin bergulung lidah, kita tak tahu. Jadi apa yang saya nak katakan ialah PAS ini pro kepada Tun Dr. Mahathir. Itu sebab apabila Tun Dr. Mahathir sudah berucap membahaskan belanjawan, tidak ada seorang pun dari PAS
untuk mempertahankan dia punya pendirian itu untuk menyerang Tun Dr. Mahathir. Seolah-olah mereka juga tahu, PAS pun juga tahu bahawa Tun Dr. Mahathir ini dengan Muhyiddin ini masih lagi abang adik. Jadi kalau tak abang adik pun anda ayahanda. Jadi apa yang saya lihat, sandiwara yang dilakukan oleh Dr. Mahathir ini mesti didedahkan kepada umum supaya jangan tertipu. Dr. Mahathir bukan lagi yang dikata pejuang-pejuang itu. Dia yang sebenarnya parti dia pejuang itu, dia mau dikuatkan balik Bersatu ini, tetapi ditukar brandingnya jadi pejuang. Jadi memanglah kalau satu masa boleh disimpan sebagai akib, saya percaya bahawa antara dua, Bersatu akan join pejuang, atau pejuang akan join. Pejuang dan Bersatu tidak akan terasing. Mereka akan tetap berjuang untuk mengkuburkan UMNO. Dan bertambah lagi sekarang dia mempunyai nafsu serakah apabila PAS nampaknya berpihak kepada parti PBM ini. Tok, saya pernah bersuara pada Datuk bahawa satu ketika UMNO dan PAS ini berbulan madu begitu indah sekali. Tapi akhirnya bulan madu kahwin tak jadi. Tunang dah tunang tapi kahwin tak jadi. Di mana silapnya pada pandangan Datuk? Masalahnya simple. Kenapa bulan madu ini berakhir dengan tidak ada perkahwinan? Kerana UMNO tidak mengamalkan kahwin muta'ah. Berbeza dengan PAS. Dia ada konsep kahwin muta'ah. Jadi dengan DAP dia boleh kahwin muta'ah. Dengan PKR dia boleh kahwin muta'ah. Jadi dia cuba untuk kahwin muta'ah dengan UMNO dengan lalu satu pertunangan mufakat nasional. Tetapi akhirnya dia kahwin mutawah dengan PBM. Jadi UMNO ni sekarang ni kedudukannya tak tahu putus tunang ke tidak ke, masih lagi bersedia dia dikahwini oleh PAS secara muta'ah, itu kita belum tahu. Dalam hal ni tu saya nampak jelas UMNO seolah gila talak dengan PAS. Kalau dia bertindak mau mengekalkan pemufakatan dalam mufakat nasional itu tu, tanpa PAS UMNO saya rasa agak sukar untuk mengulangi beberapa kejayaan dalam pilihan kecil yang lepas. Ya, UMNO tidak kira talak Datuk Dahlan. UMNO ini dia punya masalah. Kita dipermainkan oleh PAS yang suka. Kita cuba tengok mana parti politik yang ada sekarang dalam negara ni yang PAS tidak berpeluk, bersyuh. Semua ada. Dengan DAP ada, dengan PKR ada. Amanah tu memang hasil daripada PAS. Sekarang ini PBM pula. Jadi pada kita tidak gila talak. Yang masalahnya sekarang ni, PAS ini boleh menjadi macam apa tu, yang siput yang cari ke apa tu, apa namanya, yang ada satu umang-umang. Jadi dia ni sekarang sudah jadi ahli politik dan parti politik umang-umang. Mana ada cengkerang yang dia boleh berlindung, dia duduk. Jadi dia, masalahnya UMNO ni masih lagi tak faham-faham khasnya pengurusan tertinggi UMNO. Terikat, dia pun terpengaruh dengan serbannya, terpengaruh dengan janggutnya, dengan surah itu surah ini dia. Wahal Muhyiddin sendiri, MO1 sendiri pernah berkata PAS ini ajaran sesat. Jadi soal yang bangkit sekarang ini, UMNO ni sebagai satu parti keramat mungkin telah diberi petunjuk bahawa PAS ini bukanlah satu perkara, satu parti yang kamu boleh buat berbaik. Dia hanya seekor umang-umang di tepi pantai yang takut panas. Berbeza dengan UMNO, panas, hujan, ribut, dia tetap berdiri. Itu kehebatan hujah orang UMNO. Baik tu, ada yang berpendapat segala permasalahan yang berlaku, perpecahan yang berlaku ni sebenarnya bermula daripada sikap Tun Dr. Mahathir. Datuk bersetuju ataupun Datuk ada hujah lain? Tidak ada kena-mengena dengan Dr. Mahathir. Dia sikap orang Melayu berpolitik. Orang Melayu berpolitik ini daripada zaman 46, sebelumnya di zaman Ibrahim Yaakob, sebelum Perang Dunia Kedua, sikap dia ialah patriotik dan nasionalis.
Tetapi dalam era Malaysia merdeka ni, Melaya merdeka ni, orang Melayu berpolitik ini mengikut cita rasa dan kehendak dia. Kemarahan dia itu, kesukaan itu bergantung kepentingan yang dia dapat. Jadi soalnya Melayu itu sendiri yang berpecah. Dr. Mahathir ini hanya mengambil peluang ruang yang ada itu. Dalam ruang sampah yang ada sedikit percikan api itu, Dr. Mahathir tolong membakarkannya. Tapi api itu datang dari orang Melayu sendiri. Yang mana orang Melayu ini dia tak tahu apa yang dia perjuangkan. Kalau dulu macam UMNO, kita melawan DAP kerana kita bimbang DAP akan berpengaruh. Tetapi akhirnya DAP berpengaruh. Dan PAS berkata bahawa dia sebuah parti yang tidak resis. Dia berbaik dengan DAP dan dia menang. Dia boleh pernah jadi Menteri Besar di Perak, jadi Exco di Selangor dan sebagainya. Yang kawasan yang dia, negeri yang dia menang, termasuk di Pulau Pinang. Tetapi kesudahannya PAS keluar daripada DAP untuk membawa sentimen Islamnya apabila amanah telah dibentuk dalam bentuk amanah bekerjasama dengan DAP. Jadi apabila amanah bekerjasama dengan DAP, PAS sudah tak ada partner. Selepas kalah 2018, PAS ulur tangan dengan UMNO, mau bersilaturahim, tubuh mufakat mufakat nasional. Tetapi lepas itu pula dia memberikan sokongan pengujutan kerajaan Perikatan Nasional ini, dan dia berlumba sekarang untuk mempertahankan Perikatan Nasional kerana dalam itu telah merasai nikmatnya menjadi menteri, menjadi pengurusi JLC dan sebagainya. Malah di Kelantan pun dengan tidak ada lagi, tidak sehaluan dengan kerajaan persekutuan, duit pun datang, kereta Mercedes pun dibeli, gaji pun dinaikkan, dan itulah dia PAS tu. Yang kita lihat yang berlaku ni tu, pada pengamatan Datuk, apakah dalam pilihan raya umum yang ke-15 nanti tetap tidak ada parti-parti yang akan mendominasi kerajaan seperti mana yang pernah dilakukan oleh UMNO sebelum ini? Dia tidak akan dapat didominasi jika parti selain daripada UMNO dapat meraihkan kemenangan, dan juga parti Sabah dan Sarawak memberikan sokongan. Dari konsep ini, Barisan Nasional nampak kuat sedikit pada parti yang lain kerana dia parti yang bergabung ada 4 di sana. Asalnya 13, 9 dah bawa diri. Okey. Dan 4 ni UMNO, MCA, MIC masih lagi kuat teguhnya dan still. Sehingga MCA tak mau masuk Perikatan Nasional. MIC tak mau masuk Perikatan Nasional. Dari itu UMNO ni, Barisan Nasional yang menggantikan perikatan ini, kalau diterima oleh rakyat sebagai satu one nation, satu negara ni, mungkin Barisan Nasional boleh menang mudah. Kalau Barisan Nasional dapat mengekalkan kursinya dalam UMNO itu sendiri dalam kedudukan 80 ke 90 kursi. Maknanya kita memerlukan Sabah dan Sarawak dan pengundi-pengundi bukan Melayu punya kawasan di Semenanjung. Dari itu, kalau kita lihat dari segi perkembangan semasa sekarang, ada kebangkitan orang ramai dakkan UMNO ini. Contoh, waktu sebelum adanya Kerajaan Perikatan Nasional ni, setiap kali pilihan raya UMNO menang. Maknanya UMNO masih lagi diterima oleh rakyat kerana rakyat sekarang sudah ada perbandingan. Perbandingan dengan Kerajaan Pakatan Harapan di zaman Dr. Mahathir, sekarang ini di Kerajaan Perikatan Nasional, di mana UMNO dan PAS berada dalam itu, tetapi masih didominasi oleh tingkah laku perangai Pakatan Harapan. Muhyiddin tu orang Pakatan Harapan, menteri dalam Pakatan Harapan, Azmin tu orang dalam Pakatan. Jadi perangai mereka tak berubah dalam masa zaman perikatan. Hanya diorang tukar baju untuk nama Perikatan Raya. Yang tak berhati-hati ialah PAS. UMNO berhati-hati. Itu sebab UMNO ada bersyarat, tarik ugut, malah sampai ke satu masa UMNO terpaksa menulis surat untuk memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Syaratnya apakah moral of story itu? Moral of story-nya nak beritahu dekat Anwar, you jangan apa-apa. Untuk survival negara ini, kepentingan
negara ni termasuk UMNO, tak ada sebab kita tak boleh bekerjasama dengan UMNO. Datuk setuju ke UMNO telah dipermainkan oleh PAS dalam hal ini? Yes, memanglah kerana kebodohan pemimpin UMNO ni, mereka hanya fikir tempolok dia orang nak telan ke perut mereka kerana jadi berak, bukan mereka nampak lama. Saya memanglah tahu sangat sebab banyak orang tak faham, saya memang tahu perangai PAS. Sebab PAS sekarang ni baru tahu wajahnya yang sebenar. Wajah PAS yang sebenar semenjak UMNO lawan dia daripada tahun 52 sampai tahun 71 masuk Barisan Nasional selama 5 tahun, lepas tu keluar daripada 74 sampai tahun ini 46 tahun UMNO melawan PAS ni. Wajah PAS tu tak dapat nak dibuktikan. Sekarang tak payah UMNO membuktikan wajah sebenar PAS. Rakyat boleh menghukumnya. Rakyat boleh mengetahuinya. Tok, apa yang perlu UMNO buat dalam keadaan sekarang, Tok? Apakah luahan yang mengatakan bahawa Datuk Seri Presiden ini sepatutnya telah berfikir lebih jauh ke depan, ataupun apabila berlaku soal perbezaan pandangan dalam UMNO ni akan melemahkan parti UMNO lagi, Datuk? Tidak. Presiden ini masalah dia berkomunikasi, dia berbincang dengan grup elit dalam UMNO. Maknanya grup elit UMNO ni Majlis Tertinggi UMNO lah. Dia tidak pernah berbincang di bawah. Dan kalau dia tidak boleh berbincang di bawah, menteri-menteri UMNO ni, saya pernah belajar. Saya pernah melalui zaman Tun Razak. Tun Razak dulu memanglah dia Perdana Menteri, siapa nak pergi jumpa dia. Tetapi menteri dia yang bersama dengan Tun Razak ni berada di ground, di akar umbi. Mereka berbincang dengan rakyat. Kemudian mereka rumuskan, bawa ke pengetahuan Majlis Tertinggi ataupun kepada Tun Razak sendiri. Maka Tun Razak mendapat skop itu. Sebab ucapan-ucapan Tun Razak di dalam Perhimpunan Agung UMNO agak berbeza selepas itu. Kalau kita baca ucapan Presiden. Kerana Tun Hussein, walaupun dia tegas, terlalu rumit bekerja dengan dia, menterinya sebahagiannya orang Tun Razak. Jadi mental itu ada. Dia berubah apabila Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dia tak kisah sangat kepada soal parti ini. Yang dia kisahkan ialah dia jadi Perdana Menteri dan menteri itu senang dengan dia. Itu Dr. Mahathir. Jadi apabila Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dan kebetulan insiden UMNO haram, dia mendapat sokongan hayat yang menjadikan dia 22 tahun itu. Kalau tidak berlakunya pertandingan 87, UMNO diharamkan 88, dia tak sampai kepada 22 tahun itu. Tetapi kerana itu, kemudian dia meniti dengan krisis dengan tuanku, dia create-nya satu pergaduhan dengan Raja Melayu. Dia pusing ahli UMNO ni. Kerana kelebihan Dr. Mahathir yang jarang dilihat orang, bahawa dia mewujudkan musuh diri dia, tetapi membawa anggota parti rakyat ikut sama bergaduh dengan musuh yang dia mulakan. Ini kelebihan Dr. Mahathir yang tak ada pada Perdana Menteri lain. Satu benda yang nyata, Datuk, kelemahan UMNO ni kita lihat dari sistem pengkaderannya yang tidak jelas berbanding dengan parti PAS. Datuk, apakah ini meletakkan PAS terus relevan dalam politik negara apabila ada pelapis? Kalau dia ada kader, terlalu sukar untuk kita nak hapuskan. Kerana kader dia sudah di brainwash. Dia menjadi macam askar Marine di Amerika lah. Di Amerika askar Marine ni ialah anak-anak orang luar nikah ni yang dibesarkan oleh kerajaan. Apabila dia lelaki atau perempuan berkelayakan jadi tentera, maka dimasukkan askar Marine. Biasanya dipanggil GI Army. GI Army ni dia tak ada ingat bini, tak ingat mak bapak dia sebab dia pun tak tahu. Jadi dalam konteks PAS ni, dia pun melahirkan kader yang demikian. Kader dia ni, you kata apa pun tak boleh, sebab dia sudah ditaksa zaman tadika. You tak boleh ubah. Kerana pada dia PAS tu Islam, Islam tu PAS. Jadi parti yang berbasiskan Islam ini dengan kader yang menganggap bahawa mempertahankan Islam ini melalui parti ini adalah satu gerakan suci, boleh masuk ke syurga, menjadi masalah kepada kita untuk nak memahamkannya. Macam juga rakyat Kelantan.
Rakyat Kelantan kamu kata apalah Mercedes ke, naik gaji ke, air warna coklat ke, tidak boleh. Rakyat dia sudah dikadarkan daripada zaman dulu. Melawan Nek Aziz maknanya kau tak masuk syurga. Dia ulama, dah hukum tak boleh lawan ulama. Siapa lagi wakil Nabi kalau tidak ulama? Semenjak Nek Aziz ini wafat, maka ada sedikit kekurangan. Tetapi kadernya sekarang sudah membesar, mengambil alih kepimpinan. Jadi dia juga membina formula yang sama dengan yang dilakukan oleh Nek Aziz, iaitu berceramah, beri ketubah, memberi pengajaran. Jadi kader ni UMNO pula punya masalah, tak ada kader. Kader dia besok pagi kau masuk pemuda UMNO, kau ada duit, kau bagi, kau jadilah ketua muda. Kau tak ada tahu apa perjuangan UMNO, tak ada. Lepas tu sekarang ni pula dapat jadi chairman sana, jawatan itu. Itulah dia sebab mereka tak ada prinsip. Mereka boleh jadi supportive kepada satu menteri yang bukan daripada parti dia demi kehidupan yang agak terjamin, keluar pada UMNO. Ada yang tak sedar diri, masih lagi bergelar ketua pemuda negeri, berpegang jawatan pegawai khas kepada menteri yang berparti lain. Kerana mereka tidak ada. Dr. Ashraf punya kegagalan yang paling teruk sekali ialah tidak membentuk kader dia. Kader memang tak ada. UMNO ini yang ada kader ialah veteran. Yang mempertahankan UMNO ni ada napah-napah ikan naik ke darat, Datuk Dahlan tu. Napah-napah ikan naik ke darat. Macam tu lah. Ialah kami ni. Veteran UMNO dia ada. Kalau kami ni generasi 70 80 tak main peranan dan dah pupus, UMNO memang sudah perlu ditalkinkan atau dikapankan dan hantarlah ke kubur tanam untuk selama-lamanya. Yang bertahan sekarang ni kerana kami ada kelompok-kelompok kami ni. Jelas bila kita lihat dari segi hujah dan apa yang dibangkitkan oleh Datuk Zahrin tadi menampakkan memang dia kekal dengan pendirian yang begitu jitu, dan saya nampak bahawa semangat keamnuan tu masih lagi, boleh guna perkataan tu, keamnuan tu masih lagi tebal. Dan saya yakin dari apa yang dihujahkan tadi menampakkan banyak perkara-perkara yang telah dijelaskan oleh Datuk. Cuma tu dalam hal politik negara, saya nampak DAP senyap tu. Dia berfikir, dia mengatur strategi atau bekerja kuat untuk berhadapan dalam pilihan umum yang ke-15. DAP ni orang lain kata dia parti Cina. Okey. Saya tidak kata dia parti Cina. Dia parti Democratic Action Party, parti sosialis. Tetapi kerana dia punya think tank itu orang Cina, tentulah dia membaca buku Sun Tzu, Art of War. Jadi dalam Art of War yang diamalkan oleh Mao Zedong, very simple. Apabila musuh kuat, kamu larilah. Apabila musuh rehat, kamu kacau. Apabila musuh lemah, kamu serang. Dalam keadaan sekarang ini, yang dilihat bahawa dia tidak kuat kerana serangan itu datang daripada semua penjuru arah kepada DAP, maka dia pun melarikan diri dulu, yang you kata senyap tadi. Tetapi dalam masa yang sama, tunggu lagi 3-4 bulan atau setahun selepas keadaan ini, dia akan mula mengacau kamu. Dia akan menjadi nyamuk yang kat telinga ni. Tak boleh tidur. Kita tak boleh tidur, nak ditampar tak jumpa. Tapi bunyi ada. Dan kalau dia berterusan begitu, kamu mengantuk, kamu tak tidur, kamu fokus kepada dia seorang, wahal musuh banyak lagi, maka dia akan boleh menumbangkan musuh-musuh dia. Ini yang dilakukan oleh Vietcong di Vietnam. Dia serangnya Amerika tu siang, malam, pagi, petang, sehingga tak ada masa rest. Ayat Amerika letih, walaupun dia ada supersonic ke apa ke, tak boleh. Jadi sekarang ini masalah yang berlaku, cara yang mereka lakukan ini, iaitu parti kerajaan sekarang ini, sama-sama senyap. Bukannya inaction pun, UMNO pun senyap. Tidak berat sebab dia asyik berbincang soal kerajaan dia dengan Perikatan Nasional. Dia tidak ada pendiriannya terhadap PAS, terhadap DAP, amanah. Yang ini adalah enemy yang berterusan menentang dia. Ini yang saya lihat. Tu Anwar masih relevan dalam politik. Anwar Ibrahim Datuk Seri Anwar masih relevan selagi dia jadi ahli parlimen. You tidak boleh nafikan. Dan dia presiden PKR, dan dia masih relevan lagi. Dan
pengikutnya masih ada. Kita kena lihat siapa pengikut dia. Pengikutnya ialah anti kepada kelompok-kelompok kapitalis. Orang yang memperkayakan diri, yang corruption. Itu sebab apabila Mahathir cuba memperjuangkan ke rasuah, kita agak ketawa. Kerana dia adalah salah seorang yang gagal mementerah rasuah. Jadi bagaimana seorang yang gagal mementerah rasuah berkata soal rasuah? Kalau di zaman dia 22 tahun dapat mengamankan negara ini daripada corruption, negara ini tidak seperti ini sekarang. Ketinggalan. Saya bertanya soal Datuk Seri Anwar tadi tu. Kerana apakah masih ada ruang lagi untuk mencapai cita-citanya selaku Perdana Menteri dalam keadaan sekarang tu? Politik yang tidak menentu, sepak terjang yang agak orang kata mengata-kata tak ada satu penentu yang boleh kita beri jaminan. Walaupun dia yakin bahawa dia ada number sebelum ini tapi tetap tak menjadi kenyataan, apakah ini akan menghalang cita-cita Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dia tidak menghalang. Kita kena lihat situation perkara baru yang berlaku seminggu dua ini, iaitu Joe Biden. 32 tahun jadi Presiden Amerika. Jadi maknanya faktor usia bukan satu yang menentukan kamu nak jadi Perdana Menteri. Dulu semua orang bangga, penyokong-penyokong Pakatan Harapan, Tun Dr. Mahathir 95 tahun jadi Perdana Menteri, bersorak sekarang. Dia isu dia apa yang nak relevankan perjuangan Anwar ialah kebangkitan rakyat. Bagaimana dia membawa kebangkitan rakyat untuk rakyat menyokong dia, termasuk ahli-ahli UMNO itu sendiri. Tapi yang ini yang kita lihat bahawa Anwar Ibrahim belum lagi begitu simpul ikatannya. Dia tahu simpul, kuat. Ikat mati ya. Terhadap membawa kebangkitan rakyat ini dalam isu. Kerana dia masih lagi berdolak dalih juga, bermanja-manjaan lagi. Masih lagi dalam keadaan berhati-hati dia. Masalahnya kerana dia juga sedang memancing. Mungkin memancing dalam parti Perikatan Harapan ni, Perikatan Nasional ni, itu kita tidak tahu. Tetapi dia ucapan dia di dalam ucapan dia di dalam parlimen tidak menunjukkan yang boleh membawa kebangkitan rakyat. Saya nampak begini tu, apabila ada rungutan sebelum ini yang menyatakan bahawa nak dibandingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, seorang Presiden UMNO, seorang Presiden PKR. Nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni lebih ke depan kerana sikapnya yang lebih jelas, iaitu berani membuat keputusan. Apakah Datuk setuju bahawa Presiden Datuk tak berani buat keputusan dalam politik sekarang? Presiden parti saya ni, dia banyak ancaman. Jadi apabila orang banyak ancaman, memang tak boleh buat keputusan. Itu saja pandangan saya. Pendek dan jelas. Saya rasa Datuk telah memberikan. Saya suka Datuk Zahrin sebab dia bercakap tu terang. Kalau dia tak nak komen tu makna dia tak nak komen lah, Datuk. Terima kasih banyaklah Datuk kerana sudi bersama. Dan mungkin ending dia dalam pertemuan kita malam ini tu, apa yang Datuk nak politik negara kita ni berakhir? Berjuanglah untuk kepentingan negara ini. Bersatulah kita demi negara ini. Dan kita bertolak ansur demi negara ini. Itu saja. Yang nampak bahawa kalau perkara-perkara ni tak diperjuangkan, maka akhirnya rakyat akan menjadi mangsa. Tok, Datuk bila belajar pasal pelancongan ni? Datuk, saya tengok Datuk ada kupas pasal pelancongan juga. Yang sebut Datuk Zahrin ni, masa bila dia baca benda-benda ni? Saya pun nak tanya Aim jugalah. Baik Dok, setakat ini lagi. Baik, saya kata itu sajalah yang sempat kita bersama Tok. Terima kasih banyak. Sejam lebih Tok. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Boleh panggil lagi ke Tok? Boleh. Kerana banyak, panggil lah. Kita mungkin akan berbincang soal adab-adab dalam parlimen. Banyak perkara-perkara yang kita nak ni, dan kita akan bersama Datuk dalam masa yang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi, dan kita mengharapkan PVC akan menjadi bila mana toilet menjadi perbincangan dan saya tinggalkan perbincangan ini dengan apa yang telah pun diperkatakan oleh Datuk Seri. Minum air banyak. Dan akhirnya
Boleh tak? perbincangan kita ini nampak secara jelas bahawa kita Buka lah biar air satu sini, senang. soal tanpa bias itu. Jadi ya, kepada anda yang bersama kami di PVC TV, saya amat mengharapkan anda akan terus share, komen dan like. Komen apa saja asalkan ia ke arah Boleh? yang lebih Tolak sana. positif, dan kita mengharapkan anda akan terus bersama kami. Jadi itulah yang dapat kita simpulkan dalam pertemuan pada malam ini. Boleh ya? Dan saya yakin bahawa seluruh rakyat Malaysia mengharapkan keharmonian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi timbang-timbangkanlah untuk kepentingan rakyat dan negara kita Malaysia. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.